Ramadan itu terbahagi pada 3 fasa. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 yang awal rahmat, Allah Ta'ala turunkan kasih sayangnya pada kita. Daripada bulan Rajab kita berdoa dengan doa yang Nabi SAW ajar kepada para sahabatnya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, panjangkan umur kami untuk bertemu dengan Ramadan. Allah SWT izinkan, makbulkan doa kita. Kita dapat hidup lagi sampai malam ni dah 25 Ramadan. Kita berada 10 akhir Ramadan tahun ini. Jangan kalut nak sibuk nak raya, tuan-tuan. Kita tua-tua ni bukan budak-budak. Budak-budak seronok dah nak raya. Orang tua-tua tak payah seronok nak raya ni. Seronok dalam erti kata sebenarnya meraihkan kemenangan melawan hawa nafsu kita. Seronok seumpama bayi yang baru lahir yang tidak ada dosa, diampunkan dosa. Itu hakikat Aidil Fitri yang mungkin 5 hari lagi akan kita sambut kalau panjang umur. Yang patut kita sedih ialah Ramadan telah berlalu sampai ke penghujung, kita tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ramadan itu pertengahannya wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya Allah buka pintu keampunan. Dan akhirnya wa akhiruhu itqun minan nar, jaminan pembebasan daripada api neraka.
Itu yang patut kita sedih bila kita berakhir Ramadan, kita tidak mendapat apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Itu patut kita sedih dan kenang. Sebab orang yang paling celaka, kata Rasulullah, ialah orang yang apabila berlalunya, berakhirnya Ramadan, dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah SWT, dan doa itu diaminkan oleh malaikat. Na'udzubillah min zalik. Ramadan itu rahmat, tuan-tuan. Rahmatnya Ramadan, sahabat Nabi kalau boleh nak sepanjang tahun, sepanjang hari itu ialah Ramadan, dengan kelebihannya, dengan fadilatnya, dengan hikmah yang ada pada Ramadan. Bahkan para sahabat bila berlalunya Ramadan, di penghujung Ramadan, mereka menangis, meratap ataupun menangisi Ramadan yang berlalu pergi. Entah tahun depan mereka tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan. Mungkin ni tajuk forum kami pada hari Ahad ni, aku atau Ramadan yang akan pergi. Mungkin kita yang akan pergi, tuan-tuan. Tak jumpa dah Ramadan tahun depan. Ramadan dia tak akan datang tiap-tiap tahun sampai kiamat. Forum kami pada hari Ahad ni di Kompleks Tarbiyatul Jannah, Kota Raja Ipoh, bersama 6 ahli panel. Bukan 6 Jahannam. 6 ahli panel: Ustaz Halim Din, Ustaz Munawir, Ustaz Huri Alias, Ustaz Muhammad James, seorang lagi siapa? Piyu Said, dan saya sebagai moderator. Tuan-tuan jemput Adil 5 petang. Jangan takut, kat jalan tu dah boleh jalan dah. Tadi saya cuci dah jalan. Tuan-tuan mungkin tahu semalam yang terjadi 2 mangsa hanyut. Tu dekat operatif meter dengan tempat pusat pengajian kami. Jadi tuan-tuan jangan risaulah. Esok boleh start lah nak datang solat Jumaat. Tadi kita dapat keluar duit untuk tolak lumpur, buat parit yang lebih dalam. Tu sementara tu sebab konkrit tak boleh, musim hujan tak boleh buat konkrit lagi, tapi dah sementara nak pakai seminggu 2 ni boleh. Untuk tuan-tuan hadir ke Kompleks Tarbiyatul Jannah, air terjun Dusun Sungai Meru, Taman Meru 2C Ipoh. Jadi jemput datang ramai-ramai pada hari Ahad 9 Mei, semayang asar sana, buka puasa sana, tarawih di sana, insya-Allah. Tak nak balik boleh tidur situ. Ada pada homestay chalet kita, rumah wakaf yang baru siap. Tak nak duduk dalam rumah wakaf, boleh tidur, pilih atas pokok boleh, atas batu kat dalam sungai boleh. InsyaAllah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmatnya Ramadan, tuan-tuan. Kita buat amal ibadah dalam bulan Ramadan ni, yang sahabat Nabi cukup sayangnya menangis mereka bila Ramadan dah berakhir, menutup tirainya, kerana Ramadan ni tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Kita semayang fardu Allah, kita buat amal ibadah fardu, Allah gandakan 70 kali ganda. Ni kita semayang maghrib tadi, tak sama pahalanya dengan bulan lain. Masuk 1 Syawal, pahala dia macam biasa balik. Tapi bila bulan Ramadan, kita semayang maghrib tadi, 70 kali ganda pahalanya Allah bagi. Esok nak semayang Jumaat, orang lelaki, kita semayang Jumaat esok, seumpama 70 kali ganda kita semayang Jumaat pahalanya. Bulan lain tak dapat. Kita semayang sunat, sebab tu rugi sangat bagi orang yang semayang tak buat semayang sunat. Semayang sunat sebelum semayang fardu, semayang sunat yang selepas semayang fardu dia tak buat. Yang sunnah ataupun yang muakkadnya, ambillah peluang. Dianya mendapat pahala seumpama kita ibadat yang fardu. Bulan lain pahala sunat. Tapi benda sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan, Allah SWT bagi pahala fardu kat kita. Jadi rugi sangat bagi orang yang ibadat sunat dia tak buat. Bahkan rahmatnya Ramadan ni, tuan-tuan, tidur pun jadi ibadat. Kata ulama, sebab apa jadi ibadat? Sebab kalau dia jaga, dia buat benda yang tak elok, benda maksiat, benda ni, eloklah dia tidur. Tidak habis pahala puasa dia. Daripada dia pergi bazar Ramadan, tengok orang dedah aurat, baik dia tidur. Tidak habis pahala puasa. Mata dia dan sebagainya. Baik. Puasa sampai ke peringkat tidur pun jadi ibadat. Bahkan bulan puasa rahmatnya, tuan-tuan, syaitan diikat, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup serapatnya, sehingga kan
ahli kubur pun menjadi rahmat pada mereka. Bulan Ramadan mereka direhatkan pada seksa kubur. Sebab tu bila berakhir Ramadan, bila laungan takbir raya bergema, ahli kubur pakat menangis sebab seksa kubur, azab kubur akan kena balik pada mereka, diseksa semula mereka. Na'udzubillah min zalik. Kita doa mak ayah kita, adik-adik kita yang dah pergi, Allah Ta'ala ampunkan mereka, lindungi mereka daripada azab seksa api neraka Allah Ta'ala, seksa kubur dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, saya sebut peringkat awal tadi, kita ni ambillah peluang untuk menghabiskan sisa umur kita dalam ketaatan, takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dah 25 Ramadan. Ramadan akan berakhir dan tempoh 4-5 hari saja lagi. Mengikut kata ulama, kalau tuan-tuan rujuk banyak kitab-kitab ataupun tengok dalam kitab Jawharul Mawhub, disebutkan bahawa kalau Selasa awal Ramadan itu jatuh, kita puasa hari yang pertama tu hari Selasa, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada 25 Ramadan berdasarkan pengalaman para ulama, para wali, para alim ulama mengatakan bahawa ianya akan jatuh pada malam 25 Ramadan. Kita buka dalam kitab Jawharul Mawhub. Dan benda ini juga dipesan oleh Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam dalam sebaran WhatsApp-nya tadi, dalam Facebook, anak-anak murid menghantarkan pesanan Abuya Syekh Fahmi Zamzam supaya hari ini kita pertingkatkan amal ibadah kita. Kemungkinan malam ini Lailatul Qadar. Kalau kita ada malam ni Lailatul Qadar, tuan-tuan, untunglah. Sebab kita dah mula start pada maghrib tadi, kita dah buat amal ibadah, kita duduk dalam majlis ilmu, kita akan sambung sembahyang isyak, sembahyang tarawih, sembahyang sunat kita lagi, baca Quran kita, sedekah kita, zikir kita, buat baik kita pada orang lain, apa saja amal ibadah malam ini. Saya tak kata confirm malam ni, tapi pengalaman para ulama, mudah-mudahan. Jadi kalau malam ni kita, istilah kata Nabi SAW, malam 10 akhir Ramadan ni, tuan-tuan, Rasulullah Nabi ikat kain, bagi kejap kain. Satu, mau maksud Nabi nak kuatkan lagi amal ibadah. Dan Nabi SAW meninggalkan isterinya untuk iktikaf di masjid. Perkemas kain, pergi masjid. Kita pelonggak kain tu masalah. Pergi masjid untuk apa? Iktikaf. Alhamdulillah kita di Perak ni, sebahagian daerah yang PKPP ni, kita masih boleh datang ke Masjid Surau ikut SOP, boleh lagi. Ada sahabat kita, saya maklumkan di belah Taiping dah banyak masjid dah ditutup ataupun dah jadi zon merah ataupun PKP. Kedah dan sebagainya, Kelantan lagi awal, mereka tak ada kesempatan, peluang tahun ni 2 tahun berturut-turut tak dapat iktikaf di masjid, tak dapat solat jemaah di masjid, tak dapat tarawih. Sahabat-sahabat di Kedah beritahu 10 malam takhir kena tarikh PKP, 10 malam takhir mereka tak boleh pergi masjid, masjid dah tutup. Untung lagi orang Sungai Siput kampung Muhibah ni, tuan-tuan, gunalah peluang ni, masih bernyawa, masih lagi masjid kita boleh beramal ibadah. Gunalah ruang yang ada ini, tuan-tuan, sebab mungkin ruang ni tak ada kesempatan pada akan datang. Saya sebut di beberapa tempat, selalu saya sebut kaitan dengan kematian, tuan-tuan. Kita tengok kematian yang berlalu yang telah berlalu meninggalkan kita, sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita. Jumaat yang pertama Ramadan itu, orang yang kita cukup kenal, dramatis, pelakon veteran Haji Abu Bakar Omar, meninggal hari Jumaat, tuan-tuan. Pagi Jumaat Ramadan yang pertama tadi, dia meninggal. Kita kenal lah. Dan sahabat-sahabat cerita, kalau tuan-tuan tengok balik Facebook dia apa semua, dia pun ada anak, anaknya pun ustaz. Dia meninggal anak yang soleh. Dia pun kerap pergi umrah sebelum dia meninggal, sebelum Covid ni. Ada Ustaz Ali Sabri selalu cerita pengalaman di Tanah Suci dengan Allahyarham Abu Bakar Omar.
orang baik. Di penghujung umurnya pun orang yang kita tengok sejuk tengok muka dia kan. Yang kedua, minggu yang kedua, sebagian tuan-tuan mungkin kenal, mungkin tak kenal. Bagi saya, dia cukup saya kenali. Hajah Kamariah, orang Taman Meru, umur 73, meninggal hari Jumaat, petang Jumaat. Dialah memperkenalkan kompleks Tarbiyah Hartul Jannah ataupun perintis kepada kami beli tanah di kawasan dusun air terjun di Taman Meru 2C tu. Dialah yang rekomenkan tanah pada saya, tanah orang lain, 11 tahun dulu. Kebetulan waktu tu saya memang cari tanah, merata tempat masuk Sungai Siput ni orang nak bagi wakaf di Perluk. Saya pergi tengok dah, pagi tu saya pergi tengok tek gajah fresh lagi kat sebelah kampung orang asli. Saya kata dekat kawan yang recommend tu, saya kata kalau saya buka pondok lah ataupun sekolah tahfiz sini, tak sampai seminggu anak murid saya kena mati kena pijak gajah. Jauh. Ada yang nak wakaf kat Teluk Intan Estate, kelapa sawit, kebun getah 5 ekar, nak bagi wakaf lah, free, tak payah bayar duit. Pun jauh, dengan akses hospital pun jauh, jadi apa-apa. Last sekali Hajah Kamariah ni yang recommend tanah di Taman Meru tu tuan-tuan. Tanah Taman Meru. Saya pergi jauh, padahal dekat dengan rumah, dekat dengan pusat pengajian yang saya sewa. Rumah kedai dekat depan Taman Meru 2B tu. Last sekali rupanya dia recommend dekat dalam kawasan dusun air terjun yang ada ni. Dah 11 tahun. Kebetulan bila saya buat tu pelancaran almarhum Datuk Hassan Din, jadi dalam bulan Ramadan tahun 2009. Almarhum lancarkan nak beli tanah. Waktu tu alhamdulillah dapatlah beberapa belas ribu permulaan untuk kita nak bayar deposit. Kalau harga waktu tu satu bidang tanah tu 120,000, kita perlu bayar 10%, 10%. Jadi alhamdulillah dapat diusahakan, ikut beberapa orang kawan-kawan ustaz di Kuala Lumpur, bulan Ramadan tahun tu dapatlah dekat 20,000. Takdirnya tuan-tuan, lebih kurang sebulan 2 lepas tu saya accident. Ni tangan saya ni, kalau tadi siapa yang perasan, saya makan tangan kiri. 11 tahun dah makan nasi tangan kiri. Sebab tangan kanan saya ni dulu waktu accident nak putus. Urat semua habis putus, patah 5 tulang, tangan terkulai, nak putus. Ulnar artery, ni parut penuh ni, tak nak tunjuk lah Pak. Iron Man lah aku, badan ni penuh besi. Jadi waktu tu tuan-tuan, terbatal perjanjian tanah. Saya duduk katil atas hospital Ipoh, katil 2 hari atas katil, MB consent, geran tu boleh tukar nama. Tapi saya nak cari duit mana? Dia duduk atas katil hospital, kereta pun dah macam keropok, hancur, total loss. Accident dekat dengan tol Kuala Kangsar, hujan lebat, kereta langgar divider, 24 kaki divider terperosok dalam kereta, besi-besi tu. Orang tengok kereta tak sangka saya hidup. Jadi tuan-tuan, tangan saya berbalut kat 6 bulan, kering luka. Setahun baru boleh genggam sikit lah, tak boleh genggam penuh. Hilang upaya lah. Jadi dalam tempoh tu Allah hantar Hajah Kamariah. Dia maklum pada saya, kata ustaz, perjanjian tanah terbatal dengan tuan tanah. Tuan tanah tak nak jual, tuan ustaz ambil lah tanah saya untuk asaskan. Dia bagi tanah dia tuan-tuan untuk kita buat pelancaran wakaf, sijil dan sebagainya. Dia bagi tanah dia, dan tanah dia tu saya pilih jadi tapak TNB, pencawang elektrik, sampai hari ni, sampai dia mati 2 minggu sudah, hari Jumaat. Saya yakin Allah Ta'ala ganjarkan ganjaran yang banyak pada dia. Mudah-mudahan dengan dia bekalkan elektrik di atas dunia ni pada orang yang mengaji, pada orang semayang, pusat pengajian itu, Allah Ta'ala cerahkan kubur dia. Contoh jangan bayang ada tiang elektrik ustaz dalam kubur. Kalau dia tu pengarah TNB pun, kalau tak buat amal ibadah, gelap juga kubur dia tuan-tuan. Contohlah. Tapi Allah boleh buat. Ni alam barzah, alam gaib.
orang yang bertakwa, beramal soleh. Terserah pada Allah. Allah nak luahkan kuburnya. Nikmat kubur ni tak terjangkau di fikiran kita. Syurga tak terjangkau, neraka tak terjangkau. Waktu hari ada pertikaian, boleh ke buat drama, buat filem, gambarkan neraka? Itu kita serah pada para mufti, para tok guru lah, bahas kan. Tak terjangkau tuan-tuan. Itu Hajjah Kamariah tuan-tuan, 2 minggu lepas. Berapa hari lepas, hari Jumaat minggu sudah, wakil rakyat di Kelantan meninggal, bekas Profesor Madya tersilap saya di UAE. Dia antara orang yang menggubal banyak undang-undang ataupun RUU berkaitan dengan Islam. Meninggal malam Jumaat. Baru hantar update dalam Facebook dia, hantar WhatsApp pada kawan-kawan semua berkaitan dengan salam nuzul Al-Quran. Tu status terakhir dia sejam 2 sebelum meninggal. Waktu sebelum meninggal tu lah, sempat ajak orang buat baik lagi. Malam ni hari Jumaat yang terakhir Ramadan tahun ini. Tak tahu siapa pula minggu ni. Siapa dulu tak tahu. Tuan-tuan dulu ataupun saya kemudian. Atau saya kemudian, tuan-tuan dulu. Siapa faham-faham lah. Biarlah saya lambat sikit. Banyak lagi benda pondok tu nak buat. Tapi tuan-tuan, bila sebut malam ni istimewa bagi saya. Isteri saya terkejut juga bila saya datang kuliah malam ni dekat Sungai Siput. Ingat nak buka puasa sekali dengan dia ni, sebab malam ni birthday saya. Birthday yang ke-40 tahun hijrah. Ni 40 tahun dah tuan-tuan. Uban pun dah banyak. Anak pun dah 7. Isteri masih seorang lah. Jangan tanya. Tuan-tuan rati Allah dia tengok live ni apa. Dan malam ni juga, selain kita sebut tadi, ulama kata malam ni malam kemungkinan Lailatul Qadar, ataupun tuan-tuan tak mau terima pandangan tu, pastikan 10 malam akhir tuan-tuan istiqamah buat amal ibadah, confirm dapat Lailatul Qadar. Malam ini juga ialah malam yang mengenangkan saya pada almarhum ayahanda saya. Dia meninggal dunia pada malam Jumaat terakhir Ramadan 4 tahun dulu. Jumaat yang terakhir, Jumaat yang keempat lah, kalau ikutkan Jumaat yang terakhir 28 Ramadan pada malam tersebut. Sehari 2 nak raya, sehari selang nak raya. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki almarhum untuk dijemput pulang dalam keadaan terkumpul 2 kebaikan. Maksudnya meninggal pada malam penghulu segala hari, hari Jumaat, dan meninggal pada malam penghulu segala bulan, bulan Ramadan, dan meninggal dalam 10 akhir Ramadan. Dan mudahan Allah kumpul kebaikan pada semua yang telah pergi meninggalkan kita, insya-Allah. Dan 10 malam ataupun 10 hari terakhir Ramadan ni juga tuan-tuan, bagi diri saya juga lebih-lebih lagi mengenang kepada kematian apabila anak saya yang ke-7 meninggal pada 21 Ramadan 3 tahun lepas. 2 tahun lepas saya mengenang almarhum Datuk Hasanuddin, tok guru kita semua, yang meninggal 5 hari nak sambut Ramadan, 25 Syakban. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kematian ni ibarat kita pejam, kelip mata, hampir sangat dengan kita sebenarnya tuan-tuan. Semalam yang saya cerita tadi, 2 orang yang hampir lemas dekat dengan ma'had kami tu, beliau ialah muslimat, mak mertua kepada staf saya. Dia datang nak ziarah anak cucu, baru dapat cucu sebulan. Cucu tu memang dah pantang rumah dia dah di Manjung. Baru balik Ipoh ni baru 2 hari di tempat kami. Kebetulan dia ada program di Ipoh, dia pergi ziarah petang semalam. Dia ada program jemputan berbuka puasa di Ipoh. Jadi dalam pukul 5.45 tu dia nak keluar lah. Waktu tu hujan lebat. Sampai dekat tempat kejadian tuan-tuan, kepala air yang turun serentak waktu dia lintas tu, waktu tu kepala air datang.
takdir, ni bukan kebetulan. Selalu orang kata kebetulan, takdir tak macam itu. Kepala air tuan-tuan, masya-Allah, macam tsunami lah gemuk. Datang, tuan-tuan tengok video yang viral sehari ni, hari ni dan malam tadi kan, gambar yang bomba selamatkan yang berlaku di Ipoh tu. Saya yang call bomba semalam, walaupun saya tak ada tempat kejadian. Menantu dia telefon saya bila dia dapat makluman, kata adik ipar dia telefon, adik ipar dengan motor dia dalam kereta dah hanyut. Telefon dia kata, sempat telefon kata tolong kami ni hanyut. Dia pun sebab mak motor baru keluar rumah, dia tahu dah lokasi mana yang, sebab 2 tahun lepas dah jadi dah kes macam itu, hanyut di situ juga. Ni kejadian kedua, hampir meragut nyawa. Jadi dia sempat, menantu dia dah dapat panggilan macam tu, dan dia pun pergi tempat kejadian tuan-tuan. Dia tengok kereta mak mentua dia ni dah hanyut dah, jalan dah jadi sungai dan hilang daripada pandangan mata dia. Dia bagi dia anggap kereta tu dah masuk dalam sungai yang besar. Dia telefon saya, "Ustaz, mak mentua saya Ustaz, hilang dah Ustaz, hanyut." Mak kata, Allah, saya hanya luruh jantung tu. Kita kat Simpang Pulai semalam buka puasa dengan Ustazah Asma Harun. Nak balik, kebetulan pula mak saya pun telefon juga. Ni, sangkar kucing tepi sungai tu pun dah nak hanyut. Lepas tu saya tanya, anak-anak buat apa? Anak-anak kat luar, mak saya pun panggil anak saya. Uas, tak dengar-dengar, bomba telefon saya. Dah bomba telefon tuan-tuan, angkat ada emergency, bomba telefon nak tanya pasal yang kes hanyut tadi. Saya pun letak telefon, saya telefon balik mak saya dekat berpuluh kali, tak angkat-angkat, saya risau dah. Tentang dengan anak-anak aku dengan kucing-kucing hanyut. Sebab dia orang kata luar biasa sangat hujan semalam, lebat. Tak tahu Sungai Sibuk teruk lah lebat. Di Meru semalam memang lebat sungguh. Jadi tuan-tuan, bila dua mangsa ni, kita dah tempoh sejam tuan-tuan tunggu berita. Tak senang dulu. Dunia doa dan last kali dapat berita kata selamat. Alhamdulillah, kita syukur sangat. Dan nitih air mata, walaupun kita tak ada pertalian darah pun. Tapi itulah hakikatnya tuan-tuan. Mereka berada di antara, di ambang ajal, cuma tak sampai masuk lagi. Berpaut kat pintu kereta. Kepala air tu yang tuan-tuan tengok video dalam bomba selamat tu dah surut banyak dah. Ini sampai bumbung kereta, dia orang keluar tu dah hapus dia orang tuan-tuan, tapi masih berpaut. Seolah-olah macam nak sedut bawah kereta tu. Itu orang yang berada di ambang maut, tapi Allah panjangkan umur mereka lagi. Antara orang yang terpilih untuk diteruskan lagi nyawanya. Dan pagi tadi alhamdulillah beberapa pemimpin datang ziarah melawat, dan beberapa benda yang kita bincangkan, mudah-mudahan ada penambahbaikan untuk mengatasi supaya benda tu tak berulang lagi, insya-Allah. Tuan-tuan doa. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan hampir berakhir, tuan-tuan rebutlah peluang di akhir-akhir Ramadan ini, perbanyakkan iktikaf, perbanyakkan, saya pesan diri saya, perbanyakkan amal soleh, amal ibadah, sedekah kita setiap hari, dan juga banyakkan doa. Ud'uni astajib lakum. Doalah akan aku perkenankan. Jadi tuan-tuan, ramai para ustaz kita juga pesan, dekat dengan buka puasa, iftar, ambillah masa ruang 10 minit, 5 minit, kita semua diam. Nak siap-siap masak tu awal lagi. Semua duduk dekat meja makan dan sebagainya. Kita masing-masing pakat berdoa. Doalah yang apa yang terbaik untuk kita. Doa yang paling baik, doa Allah minta Allah pelihara kita, ampun dosa kita, Allah pelihara kita daripada fitnah akhir zaman, daripada fitnah dajjal, dan macam-macam kita boleh doa tuan-tuan. Guna ruang 5 minit ke 10 minit berdoa, Allah akan perkenankan. Kalau ada isteri degil, suami degil, suami boleh degil, suami perongai, orang utara kata perongai yang pihak tu apa? Suami ni panah barat, isteri tak sedap masak, dia tumbuk meja terpelanting sambil belacang ke siling.
punya marah, tak sedap. Ni asal-asal nak smackdown isteri, nampar dan sebagainya. Doa lah tuan-tuan. Anak nak lembut hati, doa. Suami nak lembut hati, doa. Inilah masanya. Waktu sebelum berbuka puasa ataupun waktu sahur, antara tempat doa yang makbul. Tuan-tuan doa. Almarhum Datuk Hasanuddin pernah orang telefon. Datuk, Ustaz, saya ni, suami saya ni panas baran, asyik saya kena terajang dan sebagainya, tapi saya sayang lagi dia, Ustaz. Okey, Datuk kata, doa lah. Dah doa puas dah, bertahun dah doa, dia tak berubah. Datuk kata, doa di waktu yang mustajab doa pun buat dah. Datuk kata, pergi tempat yang doa mustajab. Antaranya pergi mana? Pergi Mekah ke Madinah ke, pergi buat umrah. Ajak dia sekali. Tak apa, dia buat lah tuan-tuan. Ajak pujuk, mau juga orang tua tu pergi. Pergi ke Mekah, pergi ke makam Ibrahim, kat makam Rasulullah, doa tempat Raudah sebagainya tuan-tuan. Doa lah tempat-tempat mustajab doa, makam Ibrahim lah. Doa dia supaya Allah lembutkan hati suami dia. Balik Mekah tuan-tuan, dia telefon balik Ustaz. Dia kata, Ustaz, suami saya ni berubah lah. Alhamdulillah, bagilah Ustaz kata. Tapi berubah dia lain macam, Ustaz. Berubah macam mana pula? Dia balik pada umrah tu, dia rajin basuh pinggan, lipat baju, rajin menjahit, rajin masak. Lain macam, Ustaz kata. 360 darjah dia punya berubah. Puan doa macam mana dulu kat Mekah? Dia doa tuan-tuan, ya Allah lembutkan suami aku, ya Allah lembutkan suami aku, ya Allah. Jadi lembut sungguh orang tua tu, jadi sotong. Patut dia doa, ya Allah lembutkanlah hati suami, tertinggal hati tu. Ya Allah lembutkan suami aku, lembutkan suami aku. Last sekali jadi geng geng lembut rupanya. Silap doa pun bahasa Allah, bahaya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dah dekat masuk isyak dah. Saya cakap dekat abang Abu Bakar tadi dengan Haji Iqbal kita. Dia orang nak buat live, saya tak reti live ni tuan-tuan. Kalau setengah jam lagi saya tak reti. Nak buat live biar ada 3 jam. Tuan-tuan boleh tunggu. Jadi insya-Allah saya kata itulah malam ni. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, yang bertuah. Jangan jadikan diri kita Ramadan yang berlalu kita tidak diampunkan dosa. Yang lebih kita takut, kita hanya puasa hanya dapat lapar dahaga. Auzubillah min zalik. Ada orang yang dia puasa tuan-tuan dapat lapar dahaga, dapat letih tarawih apa semua, tapi bila berakhir Ramadan dia tidak diampunkan oleh Allah Taala. Auzubillah. Jangan jadi macam itu. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik berbanding tahun-tahun yang lepas. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang menginsafkan kita. Ramadan yang seumpama orang balik haji tuan-tuan, mendapat haji yang mabrur, dia berubah jadi orang yang baik kepada lebih baik. Yang tak baik jadi baik, yang dah baik lagi jadi lebih baik. Begitulah juga kayu ukur tuan-tuan, bila habis Ramadan tuan-tuan jadi orang yang lebih baik pada tahun lepas. Dalam bulan Ramadan yang rajin baca Quran, lepas pada bulan Ramadan pun rajin baca Quran. Dalam bulan Ramadan tilawah Quran, tadarus kan, tadarus Al-Quran. Tapi sayangnya bila berakhir Ramadan, ramai orang tadarus Quran langsung tak ada terus. Tak ada terus. Lepas nak jumpa lagi dia bila baca Quran tu, tunggu Ramadan tahun depan tadarus. Patut Lailatul Qadar dia cari, tapi yang dia pergi Lailatul Qamdar, cari langsung raya. Saya pergi dah itu. Awal lagi lah. Sebab nak untuk rumah wakaf kita tu tak ada langsir, nak buat perkampungan Ramadan 10 hari baru ni. Tuan-tuan tengok iklan kita kat luar tu, ramai tok-tok ustaz-ustaz yang datang cari langsir, sebab orang nak datang menginap 10 hari 9 malam untuk rumah wakaf kita. Tuan-tuan, orang kalut dengan nak sambut, orang kata memburu Lailatul Qadar, kita sibuk nak buat persiapan raya. Buat ala qadar sudahlah tuan-tuan. Persiapan raya tu bukan tak boleh, boleh. Tapi jangan tinggalkan ibadah kita dalam bulan
Ramadan yang masih berbaki ini, insya-Allah. Itu pesan saya pada tuan-tuan semua. Buat yang terbaik. Tarawih yang terbaik. 8 ke 20 ke tuan-tuan, buat yang terbaik. Jadi masalahnya yang kita gaduh-gaduh sangat ni, yang masalah orang yang tak buat langsung. Kangkang depan TV, tengok TV. Tak, anak kita ke, adik-beradik kita ke, patut itu yang kita kena tegur. Ada setengah masjid surah tuan-tuan, buat parking tu, sistem kanan siapa buat 8 rakaat, kiri siapa buat 20 rakaat. Sebab takut nanti nak keluar double parking, tak boleh keluar. Dia orang asing siap-siap, geng 8 parking belah ni, geng 20 parking belah ni. Jamuan pun ada siap-siap, asing dah tuan. Ni jamuan orang buat 8, jamuan orang buat 20. Sebab dah jadi kes, orang bergaduh. Sebab apa? Sebab geng yang buat 20 ni kata, geng buat 8 ni pemalas. Yang geng buat 8 ni pula, bila habis buat 8, dia pergi makan dulu more tu. Geng 20 marah. Sebab dia pergi habis 20, penat, letih 20 rakaat. Dia angkat-angkat teko, terpelanting teko ke siling. Angkat-angkat ringan terus. Dia kata, ni geng buat 8 dia pasal. Dah lah pemalas buat 8. Dia kata macam tu. Gaduh. Ya, tuan-tuan jangan jadi macam itu. Jadi Ramadan, jadikan yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan sebagainya. Dah masuk isyak tuan-tuan, ikut SOP-nya. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah SWT makbulkan doa kita di malam, kalau malam ni Lailatul Qadar, Allah SWT makbulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, serta kasihani mereka seperti mana mereka mengasihani kami semenjak kami kecil. Ampunkanlah dosa guru-guru kami serta masyayikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup atau yang telah mati, dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pernah berdosa dengan kedua ibu bapa kami. Kami pernah meninggikan suara kami pada mereka. Ya Allah, kami biarkan mereka hidup dalam kesunyian. Kami abaikan mereka di atas alasan kesibukan dunia dan kerja kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berdosa terhadap ibu dan ayah kami. Pada hari kematian mereka, sepatutnya sumbangan terakhir seorang anak kepada mayat ayah dan ibunya. Tangan kamilah yang membandikan mayat mereka, tetapi kami wakilkan kepada orang lain sehingga orang lain melihat aib pada tubuh ayah dan ibu kami. Kami wakilkan kepada orang lain untuk mengkafankan mereka. Kami wakilkan kepada orang lain untuk mengimamkan solat jenazah mereka. Kami wakilkan kepada orang lain untuk menyambut jenazah mereka dalam liang kubur. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami berdosa terhadap amanah anak-anak dan isteri yang Engkau kirimkan kepada kami. Tidak ada satu hari pun sepanjang usia perkahwinan kami yang kami pernah menceritakan kebesaran-Mu kepada mereka. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hati kami sangat kotor dengan hasad, dengki dan dendam kesumat. Maka bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati keluarga kami ya Allah. Bersihkanlah hati masyarakat kami ya Allah. Bersihkanlah hati pemimpin-pemimpin kami sebagaimana Engkau bersihkan hati kekasih-Mu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati kami sangat keras untuk mengalirkan air mata taubat kami. Maka lembutkanlah hati kami ya Allah. Lembutkanlah hati keluarga kami ya Allah. Lembutkanlah hati masyarakat kami ya Allah. Lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin kami sebagaimana Engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami adalah hamba-hamba yang pemarah. Kami saling benci-membenci antara satu dengan yang lain. Asbab daripada perbezaan ideologi politik di antara kami, fahaman kami halalkan putusnya silaturrahim. Maka sejukkanlah hati kami, ya Allah. Sejukkanlah hati keluarga kami, ya Allah. Sejukkanlah hati masyarakat kami, ya Allah. Sejukkanlah hati pemimpin-pemimpin kami sebagaimana Engkau sejukkan api kepada Nabi Ibrahim AS. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami sujud kepadamu, jadikanlah hati dan nafsu kami juga sentiasa sujud kepadamu. Dan apabila kami bangun dari sujud itu, maka biarkanlah hati dan nafsu kami terus sujud kepadamu sehingga akhir hayat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mata kami mata yang sentiasa sujud kepadamu sehingga hari ini mata kami masih melihat yang haram, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah telinga kami telinga yang sentiasa sujud kepadamu sehingga hari ini telinga kami masih mendengar umpatan dan fitnah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mulut kami mulut yang sentiasa sujud kepadamu sehingga hari ini mulut kami masih bercakap tentang keaiban dan keburukan orang lain, ya Allah, sehingga kami terlupa keburukan dan aib diri kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ramadan akan berakhir, ya Allah. Berilah kami kesempatan beramal ibadah bersama dengan sisa umur yang berbaki pada kami ini, ya Allah. Rezekikan kami untuk bertemu Lailatul Qadar, ya Allah. Rezekikanlah kami untuk bertemu Lailatul Qadar, ya Allah. Rezekikanlah kami untuk bertemu Lailatul Qadar. Berilah kami kesempatan beramal ibadah. Kurniakan kami kelebihan 1000 bulan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah diri kami daripada azab seksa api neraka. Peliharalah kami daripada azab kubur. Jauhkanlah kami daripada fitnah Dajjal dan akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم. Tuan-tuan, saya dah bawa tabung pondok kita, komplek tarbiyah kita di luar. Tuan-tuan boleh masukkan sumbangan tabung ataupun tuan-tuan boleh transfer. Mudah-mudahan kalau malam ni Lailatul Qadar kita dapat pahala bersedekah 1000 bulan. Kalau malam ni kita baca Quran, kita dapat pahala 1000 bulan. Malam ni kita iktikaf, kita dapat pahala 1000 bulan. Malam ni kita buat baik 1000 bulan, tuan-tuan, kita dapat. Belum tentu lagi kita nak hidup 84 tahun. Seumpama 1000 bulan lebih kurang 84 tahun. Mungkin umur kita tak sampai, tuan-tuan. Sebab Nabi kata umur umat aku 60 ke 70 puratanya. Kita baru umur 40. Jangan anggap 40 masih muda. Jangan anggap 60 masih muda. Jangan anggap 18 masih muda. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil kita, tuan-tuan, untuk bertemu dengan dia, pulang ke rahmatullah. Jadi dua kesempatan masih ada ini. Kalau malam ni Lailatul Qadar, tuan-tuan bagi sumbangan, bagi sedekah, infak, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya, insya-Allah. Dan kalau kita mati selepas kita bertemu Lailatul Qadar ataupun kita bersedekah ataupun kita lepas tarawih ini, kok nanti ada more makan keripat tertelan mati, Allah dah catatkan pahala yang begitu besar pada kita pada malam ini, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf jika dapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya mohon ampun pada Allah Taala dan maaf pada ibu ayah sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.